Hi guys, welcome back to my channel. Sorry, in this video aku kena pakai mic ni sebab sekarang ni it's about 12 something AM. So I don't want to jerit ataupun cakap kuat-kuat. So that's why I'm using this mic. So in today's video aku nak cerita-cerita hantu kat korang. This one is personal experience yang aku alami time aku pergi Phuket a couple of years ago. I think not a couple of years, a few years ago in 2018. So yang ni aku memang personally experience sendiri. I've never had this kind of paranormal ke apa ke tau experience before. So I didn't really know how to react at first. So in 2018 aku dengan kawan aku Razi, we went to Phuket selama 6 hari 5 malam lah. So throughout the journey kita orang decided untuk hotel hopping as well. So that means satu malam in different hotel, setiap malam ada different hotel lah. So okay, so the first night tu was a pleasant experience sebab at that time dua-dua pun excited kita orang pergi Phuket, and basically we just want to have fun. And then gangguan ni berlaku pada malam kedua dan malam ketiga kita orang kat sana. Okay, hari kedua tu pun start lah. So macam biasa lah kalau kita hotel hopping kan. So every morning we need to pack up and just move our things pergi ke hotel yang lain. So kita orang pun pack barang, and the day was fine. And then macam seronok kita orang jalan sightseeing, and then kita orang pergi pergi island hopping as well. So kita orang macam have fun that day. So and then after that kita orang balik lah hotel for our second night. Second night tu in different hotel, ni hotel baru lah, okay. Dah check in everything, kita orang dah letak semua barang, okay. And then that night there was something yang aku rasa maybe it's just my feelings. Sebab aku rasa when we check into the hotel, maksudnya baru masuk hotel, I got a sense of macam being watched, ada orang tengok ataupun kan. So at that time aku macam tak sedap hati. So bila aku rasa tak sedap hati tu, of course there's nothing we can do anyway. And then macam okay, kita just masuk je and just buat tak tahu je lah kan. And then ada satu masa tu, sebab kita orang tak bawa makanan ke apa, tak ada makanan ringan throughout the night. Ingatkan tak nak keluar, just want stay in. Tapi mestilah nak beli macam keropok lah, jajan lah and everything, right. And then pukul 6 macam tu aku decide untuk okay, just nak mandi and stuff sebab baru balik island hopping. So belengah kan. So just nak mandi lah. And then Razi cakap macam dia nak keluar beli mineral water and semua jajan dulu. And then aku pun macam okay lah, pergi je lah keluar kan. And then bila aku mandi and masuk dalam toilet tu, that's where I feel, aku rasa macam oh my god, there's something here. Sebab aku rasa tak sedap hati, faham tak? And then aku macam tak nak pandang cermin dalam toilet tu. Kalau boleh aku tak nak pandang cermin. And then after that aku tengah mandi and stuff sebab ada bathtub. So aku decided macam okay lah, nak berendam kejap. And then tengah-tengah berendam tu macam macam seronok kan. Then aku dengar macam ada orang masuk bilik. Then when aku keluar kan, pakai towel, and then keluar and then check macam Razi tak balik lagi. Like siapa yang macam masuk dari pintu dalam bilik kan. I heard something was outside. Tapi aku rasa macam okay, maybe that's just my feelings. Sebab kat luar maybe dekat bilik sebelah ke, maybe orang masuk ke apa ke kan. So aku tak nak fikir lebih lah. Dan aku pun cepat-cepat mandi apa semua. Lepas tu aku macam keluar and tunggu dekat atas katil. Maksudnya in the hall lah, sebab ada katil. And then ada dekat hujung tu macam ada sofa and stuff kan. So aku just chill around that area nanti Razi balik. And then that night kita orang macam okay, we decided to go out untuk dinner. And then after dinner terus kita balik bilik lah. And then macam chill dalam bilik for the next day untuk macam sightseeing. And then okay, malam tu kita orang tidur awal sebab masing-masing penat. Lepas tu Razi dia mimpi, he had these bad dreams of macam dia ada jalan cerita dia sendiri lah. Dia kata macam dalam mimpi tu dia balik during rainy day malam. Lepas tu dia kata dia masuk dalam hotel room, which is the exact hotel yang kita orang duduk tu.
So kat tepi, dekat hujung tu, lepas daripada sofa tu, you can see one door. One door tu akan bawa korang ke balcony, a little balcony yang boleh oversee the sea lah, pantai. So dia kata dekat situ dia nampak, dalam mimpi tu lah, dia kata dia nampak ada satu lembaga hitam, mata merah, rambut panjang, and kuku dia sangat panjang, tengah cakar-cakar tingkap bilik kita orang. So dia pun lepas je daripada tu, dia terjaga tau. Dia terjaga. Lepas tu dia kata macam, oh jangan tengok dekat tingkap, jangan tengok dekat tingkap. And then after that, bila dia kata macam, oh jangan tengok dekat tingkap, he immediately macam tidur miring and tak nak tengok tingkap. And then dia kata dia dengar scratching tu betul-betul in real life tau. And then aku macam sebab malam tu aku tidur mati, so aku tak tahu apa-apa jadi. So the next morning bila kita orang nak check up, after kita orang check up, baru dia bagi tahu aku macam, oh okay, I had this dream last night. And I was like, seriously? And then at that time, kita orang pun dah takut lah, because I thought like, okay, maybe that's just one experience yang okay lah, maybe just that one time only, which is fine. Then after that kita check out semua kan, kita macam biasalah nak bawa barang ke next hotel. This hotel special sikit sebab yang ni dekat atas bukit, tapi dia ada macam the lower part tu, and then dekat situ korang boleh tengok the most amazing sunset. Okay, dekat situ aku suka gila, hotel tu cantik gila, sebab dia ada dua part, dekat lower and upper, macam upper part kan. So kita orang duduk kat atas lereng bukit lah. So dia ada part yang bawah juga. Okay, yang ni is really in front of my eyes punya experience yang aku rasa aku takkan lupa sampai bila-bila. Okay, malam tu, okay, siang tu kita orang pergi sightseeing and stuff or whatever lah kan. And then malam tu kita orang balik bilik, on the bed, okay, and then Razi dia decide untuk cerita hantu yang kawan dia pernah experience in Phuket juga. Okay, so jalan cerita dia macam ni. So kawan dia basically dengar dekat hotel room dia lah, which is orang masuk, dia dengar macam pintu terbuka macam ni macam ni contoh aku buka pintu toilet aku tahu dia bunyi macam ni. Okay, macam tu. So and then after that dia dengar macam bunyi tapak kaki dekat dalam hotel room dia. And then after that, bila dia nak tidur, dia rasa something dekat sebelah dia. That means dia rasa macam ada orang pun tidur kat sebelah dia juga. Sebab kalau katil kan kita macam tidur dekat sebelah, dan kalau ada orang tidur lagi sebelah kita, dan dia macam ada macam mana, macam rasa lah ada orang tidur kat sebelah tu, faham tak? Okay, so lepas je kawan dia rasa orang tidur kan, lepas tu dia dengar dekat telinga dia macam ada orang bernafas macam tu, macam macam tu. Okay, lepas dia cerita pengalaman kawan dia kat Phuket tu, and then dia macam nak main-main lah, dia meaning Razi lah. Okay, Razi dia kata kat aku macam takut tak macam tu lah, macam in a joking manner. Lepas aku macam okay, dia cerita macam ni kat aku, and then aku macam takut kan. Pasal and then after je dia cakap macam tu, we heard ada bang on the door tau. Okay, bilik kita orang, bila kita masuk je dekat pintu kan, dia ada satu space dekat tepi tu. So kat situ kita orang letak luggage, barang-barang kita orang apa semua. Lepas tu bila kita jalan sikit, kita nampak toilet. Aku nampak toilet dekat belah kanan. And then jalan sikit ada katil, and then dekat terus lagi ada sliding door yang boleh nampak balcony. Balcony tu akan nampak laut juga lah, nampak pantai juga. Okay, lepas dia cakap macam tu, we heard ada satu bang on the door, macam ni, macam mana? Sekejap. Okay, sekejap. Dengar macam ni tau. Dengar macam tu tau. So kita orang macam oh my god. Tapi yang ni bang tu daripada the main door, which is door yang kita orang masuk tadi. Lepas tu dengar macam ada orang macam buka pintu tau. Dia dengar macam ni, macam tu. Okay,
Lepas tu kita orang bila aku dengar je cerita, aku cakap, oh my god, this is exactly the same apa yang dia cerita tadi kan. Lepas tu at that time aku macam, oh my goodness, jangan cakap dia nak tidur atas katil. Lepas tu dua orang pun dah macam, we look at each other, kita orang macam, oh my god. Lepas tu kita orang dengar satu-satu barang jatuh. Tadi kan aku cakap macam kat sebelah pintu tu ada tempat letak barangan, luggage lah apalah, kita orang letak topi semua kat situ. So towel kita orang jatuh satu, and then barang dekat atas luggage tu jatuh satu. Lepas tu aku dah macam, ya Allah, janganlah, not tonight kot. And then tiba-tiba kan, footstep yang dia cerita tadi, yang kawan dia cerita kat dia experience tu kan, ada, kita orang dengar footstep tu berjalan towards us. Dia nak datang kat kita orang. Lepas tu aku dah macam, oh my goodness, jangan datang sekarang boleh tak? Datang esok pagi ke? Lepas tu dengar je footstep macam tu kan. Lepas aku macam, jangan datang atas katil. Kau nak tidur, kau tidur tempat lain, ataupun kau tidur kat luar. Lepas tu okay, aku takut weh. Okay, sekejap. Okay, lepas tu kau tahu tak, dekat katil, bila kita pergi hotel, dia ada satu macam kan ada macam, ada orang letak perhiasan dekat kaki, kat bucu katil kan, macam ada satu kain yang panjang. Dia bukan selimut, tapi dia kain yang panjang. Lepas tu kat atas tu dia letaklah origami, macam dia buat towel daripada bentuk angsa macam tu kan. So yang tu ada dekat hujung katil, dan kita orang kat atas katil. Then benda tu jatuh dekat atas lantai, macam dia macam tengah tolak everything untuk tidur dekat atas katil lah. Lepas aku macam, oh my god, jangan. And then kita orang macam, just tutup lampu and just duduk tidur bawah selimut, and just tidur je, paksa diri tidur juga. Lepas tu kita orang pun tidur lah. And then tapi time kita orang nak tidur tu rasa macam like aku takut gila weh. Seriously, kalau that thing happen again, aku dah tak tahu macam nak react. So kita orang pun tidur, both ended up macam half an hour macam tu, dua-dua pun tidur until the next morning. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Aku tak dengar lah macam ada orang bisik kat telinga aku ke, Razi pun tak dengar orang bisik kat telinga dia ke apa. So macam okay lah. The next morning Razi kena keluar pergi hantar motor, sebab kita orang sewa motor. And then the next day tu kita orang nak sewa another motor, another scooter. So dia tinggal lah aku seorang-seorang dekat situ. Time ni aku tak experience apa-apa lah. Cuma aku takut. Aku duduk dekat balcony je the whole time sampai dia balik. Tu je lah. Then after that 2 days punya gangguan tu, so aku macam, sebab aku nak tahu macam why is it keep happening, sebab ni ada 2 malam berturut-turut. So I need clarification from someone. So waktu kita orang check out the next day tu, we talk to the aku tak make a big deal out of it, but kita orang macam sembang dengan seorang pekerja kat situ lah. And then kita orang cakap macam, I was telling him my experience there. And then dia actually bukanlah mengaku, I mean as in like dia actually verified the story of what I'm having, that what we had last night. Dia kata macam it's kind of similar stories dengan orang yang pernah duduk kat hotel tu. Ada few stories juga quite the same, which is hearing the footsteps, barang jatuh dekat dalam hotel tu. So the truth about that is, I mean the conclusion that orang tu boleh cakap is, in 2004 kan ada tsunami kan. So there's a lot of macam lives were taken away. Kalau dekat area kita saja dah almost like 250,000 people are dead already because of the tsunami. So basically apa yang dia boleh cakap is the souls yang dah mati dekat situ semua tu, probably you're just hearing the activities, dia orang punya activity, because some of the souls actually thought that they're actually living there. So that's why these things keep on happening, and dia dengar macam few stories yang quite similar to mine. So we were like, okay. After that kita move to the next hotel.
next hotel tu tak ada apa-apa dah, Alhamdulillah. And then our last night dekat situ pun tak ada apa-apa. Last night tu kita orang sewa villa. Villa tu ada pool together. So yang tu pun Alhamdulillah tak ada apa. Sebab yang tu rumah yang sangat besar bagi aku lah. Rumah tu besar. So anything yang freaky kalau jadi, aku tak tahulah nak cakap apa kan. And then dia macam ada in a secluded area. So basically kalau kau nak lari pun kau tak dapat lari pun sebenarnya. Kau kat situ lah. Okay, I think that's it from me for this video. Aku ada lagi few stories yang aku boleh cerita kat korang. And I boleh cerita based on other people's experience as well. Hopefully you guys enjoy watching this video. For those of you yang tak subscribe lagi, please subscribe to my channel. And we're gonna have a lot more fun in this channel. Actually I take a break macam 2 weeks macam tu, tak keluarkan any videos because aku baru buat bilik. So this is a part of it yang dah siap. So ada lagi yang tak siap, and aku buat sendiri. So that's why it takes time sikit. So I hope to see you guys in the next video. Have a great day ahead. Bye.